Korang tahu tak lagu Aisyah isteri Rasulullah? Alah yang lagu viral tu. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Tapi sebenarnya, korang betul-betul tahu ke siapa Aisyah radhiyallahu anha ni? Untuk pengetahuan semua, sebenarnya Sayyidatina Aisyah ini merupakan Ummul Mukminin, iaitu ibu untuk orang-orang yang beriman. So, kalau kalian merupakan orang yang beriman, perlulah menyayangi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau telah pun lahir kira-kira 7 tahun sebelum hijrah dan merupakan puteri kesayangan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman. Ummu Ruman ini telah digelar sebagai bidadari syurga oleh Rasulullah, sebagaimana kata-kata Rasulullah kepada para sahabat, "Au kama qala, seandainya kalian ingin melihat bidadari syurga dalam kalangan manusia, maka lihatlah Ummu Ruman." Sejak kecil, Sayyidatina Aisyah telah pun mendapat pendidikan terus daripada Abu Bakar dan juga daripada Rasulullah SAW, dan akhirnya Sayyidatina Aisyah menjadi seorang wanita yang berpengetahuan tinggi dan telah berjaya meriwayatkan kira-kira 2210 hadis yang telah dimuatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan telah menguasai pelbagai cabang ilmu seperti ilmu fiqh, sastra dan kedoktoran. Dan antara kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah, yang pertama, beliau berjaya untuk menghafaz hadis dengan sekali dengar. Dan yang kedua, Allah pernah menyampaikan salam kepada Sayyidatina Aisyah melalui pengantaraan Rasulullah SAW. Bayangkan, Allah pencipta menyampaikan salam kepada hamba. Mesti happy kan? Contoh dia, kalau korang, artis kesayangan yang korang sayang kau telah menyampaikan salam kepada korang melalui Instagram, mesti korang happy kan? Macam itulah keadaan dan kedudukan Sayyidatina Aisyah yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau telah pun berkahwin dengan Rasulullah SAW, dan antara gelaran yang dimiliki oleh Sayyidatina Aisyah, yang pertama Al-Humairah, pipi putih kemerahan, dan antara gelaran lain As-Sadiqah binti Sadiq. Dan kita lihat pula apa sebenarnya sumbangan Sayyidatina Aisyah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, beliau telah pun berjaya mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang yang kurang faham, kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Yang kedua, seorang wanita yang sungguh dermawan. Contoh dia, pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah mempunyai 100,000 dirham yang telah berjaya menyedekahkan kesemuanya kepada orang yang memerlukan tanpa simpan satu dirham pun. Kita ni terbalik. Bila ada duit, nak sedekah susah. Bila orang yang mampu membantu orang yang tak mampu, kita mempertikaikan. Sebab itulah kita kena tajdid balik niat kita. Dan yang ketiga, kesabaran Sayyidatina Aisyah menghadapi masalah. Contoh dia, pernah suatu ketika Sayyidatina Aisyah dan sahabat Rasulullah bernama Safwan telah difitnah oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini merupakan orang Yahudi yang telah memfitnah mereka, telah pun berkhalwat. Sedangkan nak dijadikan cerita, sebenarnya Sayyidatina Aisyah telah pun tertinggal daripada rombongan yang baru balik daripada peperangan Bani Mustalik kerana mencari rantainya yang hilang. Lalu sahabat Rasulullah bernama Safwan ni telah terjumpalah dengan Aisyah dan bawa balik Aisyah ni pulang. Disebabkan perkara tersebut, Abdullah bin Ubay telah pun menyebarkan fitnah, dan perkara ini telah dipercayai oleh masyarakat, dan akhirnya Sayyidatina Aisyah pun telah difitnah lah. Lepas tu Sayyidatina Aisyah pun mencurhatkan masalah ini kepada Allah, kerana dia tahu Allah merupakan tempat yang terbaik, bukan manusia. Dan akhirnya Allah telah pun menurunkan surah An-Nur, ada potongan surah An-Nur yang memelihara kedudukan Aisyah sebagai wanita yang suci dan istimewa. Kita ni terbalik, bila ada masalah kita curhatkan kepada manusia, ke Instagram, kat Twitter. Sebab itulah kita kena tahu saluran yang tepat. Dan nak jadikan cerita, kira-kira ketika berusia 67 tahun, Sayyidatina Aisyah telah pun wafat pada 17 Ramadan, Isnin malam Selasa, tahun ke-58 Hijrah. Antara kata-kata terakhir Aisyah, "Kuburkanlah aku di kuburan Baqi' dan bukan di sisi Rasulullah, kerana aku malu kepada baginda." Sayyidatina Aisyah yang merupakan orang yang istimewa di sisi Rasulullah berasa malu walaupun telah banyak sumbangan. Kita ni pula seorang yang pendosa, yang banyak melanggar perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah berasa malu kepada baginda. Sebab tu kita kena menjadi seorang Muslim yang sejati.